So yang kita tak makan tu akan loss lah. Dah ada 3 markah dah kat sini. 3 idea. Okay. Energy available is too small. For next trophic level is too small. Okay, dah boleh dapat 4 markah dah. Teacher baru tulis teacher punya roughly jawapan. Skema jawapan ada 10 pilihan. Okay, so macam biasalah bila disuruh refer kepada gambar rajah, kita refer kepada the first part, that is the solar energy. Okay, solar energy ni merupakan sumber utama kita. And trophic level 1 adalah producer dan dia boleh absorb the cahaya matahari, change the energy from the sun into chemical energy via photosynthesis. Kat situ je korang dah dapat 1 markah. Boleh? You sebut energy from the sun is changed into chemical energy by process of photosynthesis. Kenapa boleh jawab macam tu? Sebab ini adalah explain. Bila question command word dia adalah explain, maka kita boleh bagi biological knowledge kita yang banyak ni. Setuju? Okey, daripada solar energy tu bukan semua pokok boleh guna untuk buat fotosintesis. Pokok hanya boleh guna wavelength yang mana? Warna biru dengan warna hijau je. Yang lain-lain mana boleh mana boleh pokok absorb? Apa lagi yang lain-lain tu? Yang pokok tak boleh absorb tu? Yellow wavelength. Yellow Red wavelength. tak. Red tak boleh. Apa tu? Ultraviolet. Ultraviolet cannot. Semua tu wavelength dia sama ada terlalu besar atau terlalu kecil. So dia lalu kecil lah. Dia tak boleh membantu photolysis of water. Untuk berlaku photolysis of water hanyalah wavelength warna hijau atau biru. Hijau atau biru sahaja. Okey, kita tahu kan wavelength ni ada macam-macam warna. Ada berapa colour? Yang pelangi tu kan? Ya ke? Lagi banyak sebenarnya tapi tak semua pun dapat diabsorb. Okey, tak dapat, bukan semua boleh diguna pakai untuk photosynthesis. So you boleh bagi tahu only 2 type of wavelength can be used for photosynthesis, not others. Disebut tu dia dapat 1 markah lagi. Okey, tak apa dah. And next is energy is lost between the trophic level. Baru masuk markah yang ni. Tadi cerita kat sini dah dapat 2 dah. Lepas tu energy lost in each trophic level, another 1 mark. Tulis balik due to respiration living processes, dapat markah lagi. Not all parts can be eaten pun markah. Ada dekat marking scheme. Nombor 5. Energy available for next trophic level is too small to cover or to support more than ataupun to support 60th trophic level. Dah. Boleh? Dapat dah 4 markah kat sini. Dia nak 4 kan? Sebenarnya kita dah bagi 6 markah dah tadi. Sebab kita cakap pasal solar energy tadi dia 2 markah. Not all will be fixed by photosynthesis. Most of the wavelength are not suitable for photosynthesis. 2 markah dah kat situ. Lepas sambung dengan nota yang I bagi kat sini. Dapatlah 6 markah total. So soalan macam ni, soalan yang senang kita nak skor 4 markah memang dalam tangan. Setuju? Keluarkan segala ilmu yang you ada. Keluarkan segala ilmu yang you ada. Boleh tak kalau saya nak sebut 10% dengan 90%? Boleh. Okay, bila you cakap energy transfer from one trophic level to another trophic level is only 10% je. Boleh, dapat markah kat situ. And some of energy will be lost, berapa? 90%. Sebut juga, boleh. 90% of energy will be lost due to living processes such as respiration. Oh, bijak sangat. Gitu. Setuju? Setuju. Next question. Intensive livestock product. Yang tadi dapat tak bagi markah kat diri masing-masing? Dapat je. Right. Okay, next question.
Intensive livestock production can be damaging to natural ecosystem. Figure 3.3 shows intensive farming of chicken. Describe the negative impact on the ecosystem of the intensive production of livestock such as chicken. Chicken poo akan merosakkan bau persekitaran kita. Okay, effect of waste on waterways ataupun crops. Disease separation to wild population of human. Use of antibiotic among the chicken can cause antibiotic resistance bacteria produce. The use of pesticide, loss of biodiversity sebab tempat ni kita buat intensif kawasan yang luas, so dia memerlukan memerlukan tanah yang luas, so dia akan menyebabkan loss of biodiversity. New disease may be developed. This will cause the decrease in food stock and will cause poverty in some places. New disease may be developed. Bukan disease, new apa? New bacteria resistant. New resistant bacteria may be developed. This will cause the decrease in food stock. Kenapa pula decrease in food stock? Sebab ada disease baru yang akan musnahkan the livestock and will cause poverty in some place. Idea dia ada. Macam mana nak bagi markah kat sini? Use of antibiotic. Disease spreading to population of human. New diseases may be developed. This will cause the decrease in food stock and will cause poverty in some places. Sebab dia duduk sama-sama. Tapi kena cakap pasal antibiotic spread dulu. Antibiotic is used up and causing resistant bacteria to be produced. Tapi kat sini tak ada pula cakap pasal antibiotic is used up. This macam ni je, macam nak examiner tu tahu yang ayat ni mesti merujuk kepada antibiotic being used up among the livestock. Macam tak boleh lagi. So tak ada markah kat sini. Faham tak? Teacher. Tak dalam skema jawapan dia kena cakap pasal, bila nak cakap pasal ada penyakit baru, you kena cakap pasal new MRSA production. MRSA ni apa? Resistant bacteria, resistant towards antibiotic. Macam mana nak produce the bacteria yang resistant towards the antibiotic? Mestilah kena bagi antibiotic dulu. So kena sebut pasal the use of antibiotic will cause production of antibiotic resistant bacteria. Gitu. Kena jelas. Jangan bagi something yang ambush macam ni. Kena bagi tahu terus. Penggunaan antibiotik. Yelah dia dah banyak-banyak kan. Sebelum dia sakit kita bagi dia punya antibiotik dulu. Tapi benda tu salah. Jadi tak boleh lah bagi benda yang tak sakit ubat. Kita kena bagi dia adopt. Kalau dia mati, matilah. Lepas kita dah tahu ada penyakit menyerang, baru kita bagi antibiotik. Kalau tak ada penyakit menyerang, tak payahlah bagi antibiotik. Gitu. Boleh? Sayang kan? Ada jawapan tapi jawapan tu tak ada markah. Dan soalan ni tak susah pun. Negative impact on ecosystem. Okay, ekosistem pada persekitaran. Bila kita guna, nampak tak? Dia tunjuk kawasan tu besar. Bila kawasan tu besar, maka kita boleh cakap pasal loss of land, deforestation ataupun habitat loss of habitat. Kawasan yang luas diperlukan, so it cause
atau sebut flora and fauna. Sebab bila kita potong pokok, deforestation dia akan memotong pokok dan habitat untuk animals. Okay, large area needed cause loss of habitat for some animals or flora and fauna. Okay, this one, large area is needed. Korang akan dapat MP, MP9. Okay, lagi apa jadi? Bila kita dah potong pokok, habitat hilang. Soil erosion. Boleh buat yes, erosion boleh. Apa-apa kesan kepada habitat yang telah hilang. Habitat hilang kita potong pokok, boleh tak sebut pasal deforestation occurs? Deforestation occurs dapat markah kalau kaitan dengan deforestation. Less CO2 will be absorbed. Increase greenhouse gases. In the air. Lagi? Feces. Feces buat apa? Feces of the chicken. Feces will be polluting airway, water. Yes. Feces will pollute nearby water. So nearby water jadi polluted with the feces, dia boleh lead to eutrophication. Selain daripada eutrophication, dia boleh lead to disease spread by water. Contoh disease spread by water, cholera. Boleh tak? Okay, ada tak yang jawab macam tu? Reward yourself mark. Okay, kalau you kata feces will polluted the water body, nearby water body. Dah dapat dah satu markah. Kalau cakap nearby river boleh ke teacher? Boleh. Okay. Asalkan near water body. Itu adalah MP1. Markah pertama sekali dia bagi. Okay. Boleh tak cakap lead to eutrophication? Yes, boleh. Sebab kita ada MP11, dia kata AVP, Alternative Valid Point. Sebab feces kan, dia ada banyak organic substances. So, dia boleh menyebabkan berlakunya eutrophication. Tapi dia bukanlah main yang menyebabkan eutrophication happen. Kalau eutrophication ni sebenarnya dia sangat-sangat terkait dengan fertilizers je. Kalau just because of feces ni dia tak sebanyak kalau kita guna fertilizer. Sebab fertilizer ni concentration of nitrogen dia sangat tinggi. Feces dia ada macam-macam benda, bukan sekadar nitrogen sahaja. Okay, sebab tu kita tak fokus feces ni as leading to eutrophication. Kalau korang tengok dalam skema pun tak ada eutrophication. Tapi kalau I bagi je. Sebab dia pun penyumbang. Boleh? Tapi kalau kita nak kaitkan dengan penyakit, yes, sebab dia feces. Okay. Spreading of waterborne diseases. Boleh? Apa dia sebut? Spreading of waterborne diseases. Bijak tu ayat. Ada, tapi lain sikit je. As long as maksud dia lebih kurang sama, boleh dapat markah. Okay, 3 markah untuk yang ni. Dah setuju? 3 markah I dah tulis, tapi I bagi beberapa lagi yang I sebut dari tu boleh dapat. Nanti I bagi skema juga, so you boleh compare. Okay. Lama. Besar dah. Okay, next question. Maka kita ada lagi. Alright, number 4. Siapa yang kejap masuk kejap keluar ni? Baru ada 79 orang. Yeast cell have many structure in common with a plant cell. State the name of the cell structure label A, D on figure 4.1. A adalah
A adalah apa? Rough endoplasmic reticulum. Yes, bukan ribosome tapi rough endoplasmic reticulum. D adalah vacuole. Yes. Satu markah. State the function of the cell structure label B and C on the figure. Function. Label B. B adalah nucleus. So nucleus kerja dia adalah control activity of the cell. Control activity of the cell, yes. Provide energy for the cell, itu C. C adalah yes, provide energy for the cell. Provide energy, boleh. 2 markah. Okay, so kalau you kata release energy pun boleh. Site for energy production also can. Yeah, mitochondria ni dia adalah site for energy production. Energy production adalah melalui respiration of glucose. Cellular respiration. Cellular respiration ni tak boleh berlaku dekat satu plasm suka-suka macam tu je. Dia kena jumpa dengan ATPase, sejenis enzim. Dan enzim tu hanya berada dekat dalam berada dekat dalam mitochondria sahaja. That's why lah dia dinamakan sebagai site to produce energy. Nucleus tadi korang boleh jawab selain daripada control the activity of cell, korang boleh cakap dia store genetic information. Okay, next. State the name of one structure that is found in plant cell but is absent in a yeast cell. Chloroplast, yes. Setuju. Itu sahaja pilihan jawapan dia. Benda yang bising kat luar ni. Okay. Yeast is used in the production of ethanol to manufacture a type of biofuel. Figure 4.2 is the flow chart of the process. State the name of enzyme S and T. Ini senang. Very good. Jawapan S adalah amylase and then T adalah maltase. Yeast is used in process U. Complete the balanced chemical equation for anaerobic respiration in yeast. Very good. This is glucose je. Glucose kita dah tahu dah. Itulah dia punya formula dia. Produce 2 alkohol. Ini adalah ethanol. Okay. Mana kita nak ingat benda lah ni? Kita ingat buat donat. Kenapa the dough is rice? Sebab dia hasilkan carbon dioxide. Setuju? Setuju. Tak ada rehat kita 2 jam ni straight Markah yang ni 1, markah yang ni the whole test 1. 2 markah. Suggest the advantages of using biofuel instead of fossil fuels. So fossil fuels dia adalah daripada yang non-renewable. So biofuels adalah renewable. Biofuel is a renewable source and less carbon emission in the atmosphere. Renewable source 1 markah. Yes, this is MP2. Maize uses carbon dioxide from the atmosphere, referring to photosynthesis. Idea that so balance the carbon dioxide exhaust emission. Idea that so balance the carbon, less carbon emission in the atmosphere. Less likely to cause acid rain. Tak ada. Dia taklah less carbon emission. Dia akan emit carbon juga, tapi sebab carbon tu akan diambil oleh the corn, the pokok itself. So dia punya carbon cycle tu berlaku. Ada yang absorb, the pokok absorb carbon and then the pokok being used up to produce the fuel. So dia ambil carbon, nanti dia akan release juga carbon ke dalam persekitaran dia. So berlaku carbon cycle kat situ. Bukanlah dia less carbon produce. Okay. Do not require a lot of time to produce unlike fossil fuels. Short time.
Okey, boleh? Yang ni I akan bagi AVP, Alternative Valid Point. So dapat 2 markah. So macam-macam jawapan yang korang boleh bagi. Bila kita guna biofuels, maka kita boleh conserve fossil fuel. Conserve fossil fuel dapat 1 markah. Okey, itu adalah MP1. MP2 dah tulis dekat sini. MP3 yang I cakap pasal carbon dioxide tadi, maize or plant use up carbon dioxide from atmosphere, MP3. Okay, by photosynthesis, MP4. MP5, idea so balancing the carbon dioxide, absorb and emission from the biofuels. Okay, tu maksud dia ada carbon cycle. Okay, and then it less likely to cause acid rain. Okay, next is reduce the global warming ataupun reduce climate change ataupun reduce greenhouse effect, sebab kita the plant absorb carbon dioxide and then release balik, and then dia akan absorb balik carbon dioxide, so this carbon cycle will decrease the effect of greenhouse. Okay, use waste from crop for energy, sebab kita ambil crops tadi tu sebagai energy, waste of crops. Alright, so boleh yang ni? Boleh dapat banyak markah. 3 markah ni senang je nak dapat. Okay, nombor 5. Kenapa nombor 5 dah? Mana lagi soalan dia? Ni je ke? Bukan ada satu lagi soalan ke? Ada satu lagi teacher. Ada satu lagi yang keempat. Oh, tak jawab. Apa soalan dia? Why carbon dioxide is used in glass houses? Carbon dioxide is used in glass house. Kenapa kita guna carbon dioxide in glass house? Carbon dioxide used for photosynthesis. Yes, 1 markah. So more carbon dioxide available for higher rate of photosynthesis. So more glucose will be produced. In a glass house tu tempat yang tertutup kan. Bila tertutup, dia hanya refer kepada carbon dioxide yang dihasilkan oleh the pokok itself. So kalau pokok itself je yang produce carbon dioxide tu jadi sikit. Bila sikit, macam mana dia nak jadikan, dia nak buat fotosintesis dengan bagus. So kita kena bagi carbon dioxide daripada luar. So more glucose will be produced. Bila more glucose will be produced, so more what? More yield will be produced. More fruits will be produced. Direct pun boleh. In a glass house, carbon dioxide is a limiting factor. Boleh? Markah dia berapa untuk soalan tu? Markah dia 4. Banyak markah dia. So, dia cerita je carbon dioxide is a raw material for photosynthesis. Okay. In a glass house, carbon dioxide is a limiting factors. When we supply glass house with more carbon dioxide, so higher rate of photosynthesis can occur. So more glucose is produced. So more yield will be harvest. Boleh dapat 4 markah tu? Tulis apa yang kita faham. Boleh? Ya, dapat tak markah? Boleh bagi markah pada diri masing-masing? Boleh. Alright. So Boleh. proceed dengan soalan nombor 5. The activity of ovary and the uterus are regulated by the hormone FSH, LH, estrogen and progesterone during the menstrual cycle. Complete table 5.1 to show the site of production and the role of these 4 hormones. FSH, pituitary yang release. Target organ dia ovary. Apa dia buat? Stimulate egg maturation
in the follicle of the ovary. Boleh. Ataupun you cakap dia stimulate development of eggs. Okay, stimulate development of eggs. Maturation of eggs pun boleh, tapi yang first kali dia, daripada beginning dia dah buat kerja dia dah. Dia stimulate development of eggs. Okay. LH. LH dia stimulate ovulation. Betul. It also stimulate the secretion of progesterone. LH juga sebenarnya stimulate maturation of Graafian follicle. Okay. Estrogen. Site of production ovary betul. Stimulate the growth of lining of uterus. Progesterone secreted by ovary betul. Thicken lining of uterus. Bukan thicken tapi dia maintain. Dia tak thicken. Thicken adalah estrogen, dia adalah maintain. Lining of uterus, dia kuatkan, dia vascularizekan. So dia maintain, dia kuatkan, dia strengthen. Okay, maintain ataupun strength. Strengthen the lining of uterus. Orang yang tak cukup progesterone, dia senang dapat miscarriage. Okay, kat sini markah dia berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1 here, so 4. Setuju? Setuju. Figure 5.1 shows the changes in the lining of the uterus of a human female. Describe, command word dia describe the changes in the lining of the uterus between day 0 and day 28 on the menstrual cycle. Dia bagi fasa ada 3 markah dekat between day 0 until 7. What happened from 0 until 7 days? This is during the menstruation. Kalau kita nak describe, first kita kena tengok trend of the graph. Trend of the graph shows a very rapid thinning of the endometrium. The lining is thinning. Thinning, bolehlah. Kena sebut dia punya trend. The lining decrease in thickness. Trend dia adalah dia decrease in thickness. Ataupun rapid decrease between the day 1 until day 3. Dua markah untuk 07 kalau you sebut there is a rapid decrease from day 1 to day 3, rapid decrease, and then it start to level off until day 7. Okay, so this is the menstruation phase. Between 7 and 8, there is a rapid there is increase in thickness, and then it start to constant when day 21 until day 28. Increase in thickness, the uterus lining start to thicken and continue to thicken until day 28. Yang ni dapat MP3. Ini adalah MP1. So, 2 markah je. Hilang kat mana? Tak sebut pasal this one, tak sebut pasal this one. Ini satu jawapan. Ini pun satu jawapan. So, 1, 2, 3, 4. So, dapatlah 4 markah. Decrease in thickness 1 markah. Its level off or the thickness stay thin from day 3 to day 7. After day 7, there is rapid increase, there is a slowly increase in lining of the uterus until maximum thickness at day 22. Let's say, buatlah ni. Okay. At day 21 until day 28. The thickness remain the same. Dapatlah 3 markah. Okay, this is how kita nak describe graph.
Kita bahagikan dia kepada beberapa bahagian. Senang nak sebut. Naik turun, level off ke constant ke. Okay? Teacher, Yes. kalau saya cakap, saya tak cakap macam specifically day apa. So macam saya cakap decrease, the thickness of the lining of the uterus increases then remains constant. Kalau tak cakap day berapa tu boleh diterima ke? You dapat MP3. Tapi tak dapat MP4. MP4 kena cakap dia remain constant pada tarikh berapa. Sebab tu dalam describing kita kena baca X, kita kena baca Y. Describing graph adalah benda senang. Asalkan complete dia punya teknik dia tu. You kena sebut trend of the graph. Lepas trend of the graph kena sebut nilai. Kena aware dengan paksi X dan paksi Y. Dia tak saja-saja bagi data tu. Dia nak bagi you markah bila you use all the information yang dia bagi. Boleh Akilah? Okay, thank you teacher. Next question. Describe the similarity and differences between the two processes of fertility treatment shown in figure 5.2. Jam terus ke? Oh yes, 5C. I tak nampak gambar. Korang ada gambar kan? Dia buat apa ni? IVF dengan artificial insemination. Yes. IVF dengan artificial insemination. Okay. IVF, in vitro fertilization. Take the ovum, take the sperm, letak dekat dalam petri dish bersama dengan nutrien dia, biarkan dia fertilize. Satu lagi, artificial insemination. Masukkan sperm dekat dalam bukan ovari, masukkan dalam uterus the woman. Okay. Apakah similarity and differences? Markah dia 6. Dia tak bagi apa-apa ni. You boleh je bagi berapa pun information yang you tahu. Dan setiap satu yang you sebut dapat markah. Okay, similarities. Treatment with fertility drugs. Sebelum kita nak buat these two process, kita kena undergo the woman and the male, the husband mesti undergo treatment with fertility drugs. Kenapa kita kena bagi dia fertility drugs? Sebelum buat prosedur ni, kena bagi dia ubat. Fertility drug for about 1 month. Lepas 1 month kita bagi, barulah pada tarikh yang kita dua-orang ni subuh, baru kita collect all the gamete. So that dia akan produce a lot of gamete. So that's why sebelum nak buat prosedur, kena bagi fertility drug dulu. Why? Because the fertility drug encourage follicle production or eggs development. Both process does not require any sexual intercourse. Yes, betul. This is MP3. The differences is IVF collect the gamete and fuse it outside the uterus. Yes. This is MP. X is removed, 12. Embryo start develop, access, okay. While AI fuses sperm gamete inside the female. This is MP 11. Okay, baru 3 markah. Mana nak dapat lagi? 3 markah. Disebutlah pasal treatment dahulu. So, anytime bila question tanya apakah kena buat sebelum nak buat IVF ke, nak buat AI ke, nak buat apa-apa je, kita kena bagi treatment dengan fertility drugs. Kenapa kena bagi fertility drugs? Untuk encourage, untuk increase production of the gamete. Okay, lepas dah berlaku dan prosedur kena berlaku semasa ovulation. Collection of the procedure is done during ovulation.
masa fertile phase. Tapi kalau IVF tak semestinya berlaku kat fertile phase. Tapi kalau kita nak ambil ovum, mestilah masa fertile phase of the female. Kan? Barulah berlaku ovulation kan? Bila kita dah ambil the ovum tu, kalau dalam IVF, ambil je. Tak semestinya nak fertilize terus. Kalau fertilize terus tu baguslah sebab cepat sikit kan. The chances untuk kejayaan tu tinggi. Tapi kalau dia nak freeze dulu the gamete, boleh je. Later on baru nak fertilize kan pun boleh. Okay. So you boleh bagi beza macam untuk IVF can be done not during the fertile phase, while AI must be in fertile phase. Okay. Lagi development of untuk IVF, embryo is implant into the uterus. Kalau AI dia dah fertilize dekat dalam uterus and they implant directly into the uterus. Okay. Lagi ada banyak ni jawapan dia ni. Macam mana nak beritahu? Lining of uterus must be developed dekat dalam untuk buat IVF. Baru kita boleh implants. Okay. Tapi kalau dalam AI dia memang kita buat dah waktu subur, waktu fertile phase. So memang fertile phase lining dah memang tebal. So terus store macam tu je. Okay. Untuk IVF, there is chances to get more than one baby. While in AI, most probably only single baby will be produced. Okay, sebab untuk AI kita memang bagi fertile drugs tapi kita tak tahu berapa banyak ovum yang dihasilkan oleh the female pada waktu tu. Kalau dalam IVF kita collect sebanyak mungkin ovum yang terhasil pada waktu kita nak buat tu. Masa kita nak collect tu kita tengok ada berapa biji dihasilkan. So kita boleh collect semua. Kalau dalam AI kita bagi treatment drugs tu tapi perempuan tu kadang ada hasil 1 je, 2 je, 3 je dan setiap kali fertilization bukanlah tinggi sangat dia punya chances untuk berlaku fertilization oleh semua sekali gamit yang terhasil pada waktu tu dalam badan perempuan tu, uterus perempuan tu. Okay, boleh? Okay, that is the explanation untuk topik ni. Yeay, soalan yang terakhir sebelum kita nak berakhir pukul 10 yang habis kelas. Dah ada lagi 16 minit. Dah habis pukul 10 kan? Ya. Pukul 10. 15 minit lagi. So, cun lah. Memang cukup-cukup je masa. Kenapa Mai ni tak nak charging? Nanti kan dia habis bateri, tiba-tiba dia putus. Okay, dah. Soalan nombor 6 ni, macam pernah jumpa je kan? State the letter of the base that pair with A. A mestilah T, yes. Kawan lain lah. Ini dulu je. State the letter of the other bases in DNA, G and C, yes. Outline the role of DNA in a cell. Outline the role of DNA in a cell. DNA contain the instruction needed for an organism to develop, survive and reproduce. So DNA dia carry genetic information. First kali DNA they store genetic information. Ni adalah MP1. Perkara pertama sekali kena sebut bila cakap pasal DNA, apa dia punya role. Okay. The DNA code for
Specific apa? Protein. DNA contain the instruction needed for an organism to develop, survive and reproduce. Tak cakap pasal develop of what? Survive of what? Production. Dia kena cakap ni, specific protein. DNA code for specific protein. Instruction needed for an organism to develop, survive and reproduce. Store genetic information. Sama tak dengan MP1? Sequence of bases in DNA code for amino acid. Transfer of information to daughter cell during mitosis. DNA copy as mRNA. In protein production, DNA is copied in form of RNA. And then RNA is read by ribosome. Protein is produced. Okay, bagi explain macam tu. Outline je dia nak, so 2 markah je. So yang kat atas tu pun dah dapat dah markah. Boleh? Kat sini sebab DNA contain the instruction needed for the instruction ni terlalu general. Code for certain protein. Code for specific protein. Anda tahu nak bagi markah ke tak ke sebab too general this statement. So you bagi je lah directly. DNA store genetic information that code for specific protein. Barulah jawapan tu nampak sharp. Boleh tak? Faham tak maksud I? Macam mana nak bagi markah yang ni? Faham je. Okay. Faham. Sorry I tak boleh nak bagi markah kat sini. Macam terlalu general sangat. Okay, next. Figure 6.2 shows a plant tissue in which cell are dividing by mitosis. Cell H in figure 6.2 is about to divide by mitosis. State what happened to the chromosome in cell H before mitosis take place and state why it is necessary. Cell H tengah buat apa? Cell H sedang duplicate, replicate. Ini adalah interface. H sedang mengalami interface. Fasa apa? S. Synthesis of DNA atau replication. So what happened in H? The chromosome undergo replication, 1 markah. Each chromosome in the nucleus copy itself, so it will be easier for the cell fibers to pull them apart. Yang ni tak ada markah, tapi yang ni dapat 1 markah sebab dia merujuk kepada replication ataupun double ataupun copy. Perkataan copy ni dapat markah. DNA tu copy. Okay. Why it is necessary? Because to pass all the gene, to make a by mitosis kan, so that each of the daughter cell will get a set of chromosome, a same set of chromosome. Boleh? So each daughter cell will get same set of chromosomes. Setuju? 2 markah. Dia tak bagi banyak pilihan. Memang 2 je markah dia kat sini. Sel K sama tak dengan jawapan korang? Dapat tak 2 markah? Yang korang cuba untuk jawab. Bukan korang refer kepada skema jawapan. Siap-siap. Kena cuba jawab baru boleh tahu berapa kita punya performance kita.
cell K is about to divide into 2 cells. State the structure that will form between the nuclei so that the cell divided into 2 cells. Yang dia hasilkan antara the sel ni kat sini. Dia akan ada apa tu? Cell wall organelle, cell wall plates ataupun bolehlah sebut cell membrane pun boleh. Kenapa markah ada 2? Into 2. State the structures that will form between the nuclei so that the cell divide into 2. Cell membrane 1, cell wall pun 1. Tapi kat sini ada 1 markah je sebab bagi cell membrane je. So, dia adalah sel tumbuhan, maka sel tumbuhan dia kena letak ada cell wall, ada cell membrane. Kalau SPM, dia tak akan terima cell membrane saja ataupun cell wall saja. Dia akan tanya apakah nama benda tu yang I lukis ni. Later, benda ni akan fuse together dan jadilah cell wall. Nanti masa SPM, korang kena cari apakah nama benda Allah yang I lukis kat tengah-tengah tu. Dia organelle tau. Tapi sebenarnya dia adalah cell wall je. Tapi sebelum dia sambung, dia ada nama dia tersendiri. Okay, next question. So yang ni pilihan dia cell membrane, cell wall, alternative valid point. Okay, apa-apa yang sesuai. Tapi tu je lah 2 tu yang sesuai. Cell J in figure 6.2 is an example of a diploid cell. State what is meant by the term diploid. 2 copy of each chromosome. 2 sets of chromosome, yes. 1 markah. Setuju? Habis Setuju. dah kita discuss soalan ni. Korang boleh kira markah masing-masing? Kira sekarang markah masing-masing. Berapa korang dapat? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 campur 3, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44. Yes. So 44 out of 80. 44 ni dah dapat A. Yay! Walaupun banyak tempat tak dapat markah Alia, lepas ni Alia mesti akan berusaha lebih baik kan. So 44 ni dah dapat dah A. So siapa yang makin tu dia akan dapat lah markah dia sendiri kan. So you dah boleh kira dah berapa lagi yang kita kena target untuk dapat A star. Okay, 44 ni A baru. Nak dapat A star kena skor lebih lagi. Setuju? Setuju. So semua orang sila kira markah masing-masing. Ada masa lagi ni kan? Ada lagi 4 minit. Lepas ni korang rehat kan? Nanti korang ada kelas pukul 10.30 pula kan? Boleh ke teacher minta korang update siapa yang dah masuk dalam group. Tadi I dah share Google Classroom untuk kelas A dengan B. Siapa yang belum lagi masuk boleh masuk. I takkan buang pun nama yang dah sebelum ni, tapi yang baru masuk dalam kelas A dengan B, sila join my Google Classroom sebab I akan share
all the question kat situ. Kita dah habis paper 4 untuk this week. I akan terus assign paper 4 untuk next week. So kita akan discuss on Monday. Okay. And Friday also. So akan ada 2 paper 4 I akan share dekat Google Classroom. And then minggu depan kita ada Bio Night hari Rabu malam. So Bio Night tu pun I akan assign dekat Google Classroom. So Cikgu Diana pun sama, siapa yang belum lagi masuk dalam Google Classroom Cikgu Diana daripada kelas E, boleh masuk, nanti Cikgu Diana akan share the link untuk join the Google Classroom. Setuju? Setuju teacher. So after this, siapa yang belum masuk dalam Telegram, also masuk dalam Telegram 4A dengan 4B. Kawan-kawan yang dah tak join IGCSE boleh je cakap kat diorang untuk diorang keluar daripada grup tu. Nanti kalau I buang kesian lah pula kan. Tapi boleh je I nak buang kan. So siapa yang belum masuk dalam Telegram kelas A, B, C and D. Okay. And lepas ni sila update markah masing-masing untuk paper 4 ni. I akan update dekat dalam I punya database. Okay, so nanti kita sama-sama tengok performance kita makin okay ke macam mana ke. Okay guys, I believe that's it for today. Thank you very much. Cik Wahida, petang ni link lain ke link yang sama? Okay, boleh tak kita guna link yang sama je? Okay teacher. Boleh. Teacher. Okay, so petang ni pukul 3 kan? Betul. Betul. Tengok betul-betul, 3 ke 3.5? 3 kan? 3 ke 3.5? Siapa yang tak siap lagi paper 6 tu, bolehlah siapkan tengah hari nanti. Nanti boleh marking sama-sama. Okay, kita set pukul 3 Baik, teacher. 3 sampai 4.30. So ada 1 jam setengah kita dah discuss paper 6 yang kita buat masa Bio Night hari tu. Patut start 3.30 tu. 3.30 3.30 sampai pukul 5 dalam jadual. Dalam jadual macam tu teacher. Okay, you nak 3.30 ke 3.30? Cepat. 3. Teacher. 3.4.30 je. Alright, Cun. 3.4.30. 3.4.30. 3 sampai 4.30 Semua orang masuk pukul 3